Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan dan puan hadirin sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini dan masih lagi kita meneruskan bincangan dan bacaan daripada kitab cabang-cabang iman. Dan kita masih berbincang pada cabang yang ke-22 daripada kitab kita ini. Dari segi perbincangannya, dia berkaitan dengan perintah-perintah kewajipan yang melibatkan rukun agama lah. Yang cabang yang ke-21 itu kefarduan solat 5 waktu. Hari ini kita sambung kefarduan zakat pula tuan-tuan. Jadi sebagaimana solat 5 waktu dan zakat dan puasa haji ini dikenali sebagai rukun agama kita, maka tentulah ianya juga termasuk dalam cabang iman yang paling pentinglah antara cabang iman yang penting. Cabang yang ke-22 berkata Tuan Pengarang rahimahullah, az-zakat. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salat mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, yakni semua manusia lah yang diperintahkan semua, dan yang menyambut seruan itu, betullah kita orang beriman ini tidak diperintahkan melainkan untuk menyembahkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Satu, kita diperintahkan untuk sembah Allah dalam sembah Allah, tetapi mukhlisina, mestilah dalam keadaan ikhlas. Maksudnya kita buat sembahan kepada Allah ini, kita taat dan juga kita menghambakan diri pada Allah semata-mata kerana Allah, yang semata-mata kerana ingin mendapatkan kasih dan redha Allah. Lahuddina, baginya lah agama. Dalam sebagian tafsir menyebut baginya lah segala bentuk ketundukan dan ketaatan dalam keadaan ikhlas, dan bagi Allah lah segala ketaatan dan ketundukan tadi. Hunafa, dalam keadaan hanif, yakni hanif di sini bermaksud dalam keadaan bertepatan dengan apa yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam, dan juga bertepatan dengan fitrah, ini dalam keadaan bersih dan suci. Menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas, menyerahkan ketaatan kepada Allah Ta'ala secara sepenuhnya,
dan dalam keadaan suci. Wa yuqimus shalah, dan juga tidak diperintahkan melainkan untuk mereka ini mendirikan solat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Jadi zakat juga adalah salah satu perintah, lanjutan atau perincian kepada perintah untuk menghambakan diri pada Allah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan taat sepenuh pada Allah tadi, yang pelaksanaannya dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tertegak ataupun agama yang teguh, agama yang benar dan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya perintah zakat ini adalah satu perintah yang penting. Cuma dalam bab zakat ini kebiasaannya orang akan nampak lebih terus kepada zakat fitrah bulan puasa. Sedangkan zakat yang berbentuk tahunan ini adalah juga zakat harta kita, zakat harta yang perinciannya akan kita boleh dapati dalam perbincangan kitab fikah. Cuma secara umum di sisi mazhab Imam Syafi'i kita ada zakat. Yang pertama zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak inilah yang berkait dengan kita panggil hari ini, termasuklah zakat wang simpanan. Dan biasanya syarat bagi zakat kita yang pertama mesti cukup nisab. Dia nama nisab. Maksud nisab ni cukup dia punya mam, cukup dia punya bilangan. Secara kasarlah tuan-tuan, sebab perincian ni dia mesti kita akan buat calculation lah. Cuma secara kasarnya, kalaulah tuan-tuan ada dia panggil liquid asset ni, duit yang tunai ni ataupun yang dalam bank, tapi dia senang, dia sebab apa kita kira duit itu secara khusus, sebab duit itu sama menempati tempat. Jadi kalaulah cukup duit kita itu nisabnya, yakni amount minimum dia, berapa amount minimum? 85 gram emas. Kita kira dengan anggaran nilai emas, tuan pegang tu 85 gram. Sebab tu dia tak sama setiap masa tu, sebab value emas tu dia bergerak kan. Jadi kita kira lah 85 gram emas hari ni. Contohlah kita bubuh harga emas 1 gram dapat RM200. Jadi kita kalikan. Bekor kadang-kadang dia peluang dekat RM17,000, RM18,000 kadang dia jadi. Maksudnya kita tengok pada harga situ. Itu satu cara dia. Tuan campur lah. Tuan-tuan ada kat bank sini simpan sikit, kamu simpan sikit, kamu simpan sikit, cukup dah. Itu dah kira kena ambil contoh. Aku ni orang yang sudah ada kewajipan untuk berzakat, tapi belum wajib bayar lagi. Dia kena tunggu sehingga cukup. Dia panggil haul untuk. Haul tu maksudnya cukup kitaran setahun. Apa maksud cukup kitaran setahun ni? Kitaran setahun biasanya secara asas kita ukur berdasarkan tahun Hijri. Sebab kewajipan agama ni semua dengan tahun Hijri. Tapi disebabkan proses pentadbiran dan sebagainya, biasanya orang akan dari segi pentadbiran pusat zakat ni dia pakai susun sesialah bulan 12. Cuma dia pakai kira sesialah apa different tu untuk bagi kena dengan kiraan Hijri tu, dia dah tambah sikit. Itu tak ada masalah, itu bukan teknikal pelaksanaan. Cumanya kiraan haul yang kata dah cukup. Contohlah kita kata contohlah 85 gram hari ni nilai dia 18,000 contoh. Tarikh 1 Muharram saya memang betul cukup 18,000 duit simpan, duit tak guna ni. Duit itu ada ni, campurlah semua yang ada di tangan ni 18,000.
Dan sepanjang tahun itu mai satu Muharram tahun depan pun tak kurang daripada 18,000, tak kurang sikit pun daripada 18,000, tidak kurang. Maka tahulah tahun depan satu Muharram itu sudah wajib kita keluarkan zakat. Itu kalau yang melibatkan zakat, dia panggil zakat harta simpanan, zakat duit simpanan, zakat emas dan perak. Yang inilah yang banyaknya boleh kata semua. Jadi berapa nak kena buat keluar? 2.5%, 2.5%. Kemudian kita ada zakat, kalau yang petani kita ada zakat pertanian, zakat pertanian. Kemudian kita ada zakat binatang ternakan, khususnya unta, lembu dan kambing. Itu semua perincian di dalam kitab zakat. Cuma yang kita nak sebut di sini adalah firman Allah Taala, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Janganlah mereka menyangka, mereka yang bakhil dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada kurniaan rezeki daripadanya, rezeki ataupun kurniaannya. Tuan-tuan kita perhati sikit ayat ini. Ayat ini yang ke-180 surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu sangka sebab bab kekayaan, bab kiraan masa depan, kata ni tuan, kita guna untuk hari ini, tapi otak kita dah fikir untuk esok. Memang itulah sifat dia. Kita duduk ada dalam poket sekarang ni, contohnya ada RM100, memanglah kita kira untuk gunaan sekarang, tapi otak kita sentiasa fikir esok. Jadi janganlah mereka menyangka, orang-orang ni janganlah menyangka, yakni orang-orang yang bakhil, orang yang bakhil bima atahumullah, bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala telah beri. Yang beri sama Allah. Ingat balik tentang harta ni, aku yang beri. Bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka min fadli, daripada kurniaan-kurniaannya. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita orang beriman dalam bab harta ni, kena ingat kok mana pun asasnya milik, semua milik Allah. Allah Ta'ala yang beri dan sampaikan ke tangan kita sebagai kurniaannya. Pada masa yang sama, dia juga adalah sebagai tanggungjawab. Janganlah mereka menyangka, sangka apa? Wa khairan lahum. Janganlah kamu menyangka bahawa itu baik untuk kamu. Jangan menyangka berlaku bakhil itu baik untuk mereka. Allah besar suruh jangan kita sangka bakhil yang simpan. Maksud bakhil di sini tuan-tuan, bakhil di sini kadar yang dipanggil garis merahnya tak keluar zakat. Bakhil di sini dalam sisi hukum fiqhnya, maksudnya melibatkan berdosa dengan tak berdosa ni, kalau sampai tak keluarkan zakat, bakhil, confirm bakhil. Dengan erti kata ayat di sini, janganlah mereka menyangka dengan bakhil itu huwa khairan lahum, bahkan Allah tegaskan pula, bal huwa syarrun lahum, bahkan itu adalah satu keburukan untuk mereka. Sebab apa khair? Dia sangka khair lah sebab esok aku boleh belajar lagi, esok aku boleh selamat, esok aku ada simpan, aku ada lebih ekstra, aku boleh buat sekian-sekian, daripada aku bayar zakat, bayar aku guna buat sekian-sekian. Dia sebab apa? Dalam bab ekonomi ni kan dia belajar tentang kos lepas. Kalau saya beli benda ni, saya terlepas beli benda ni. Kalau saya beli benda ni, saya tak dapat beli benda ni. Jadi kita akan timbang nak buat apa. Dan orang yang terlibat dalam kewangan dia pun dia tahu kan, duit hari ni, cash hari ni adalah lebih baik daripada cash bulan depan tu. Sebab cash hari ni value dia lebih tinggi, lebih baik kita letak di satu tempat yang boleh ulangan daripada kita nak apa. Jadi lebih baik kita invest. Jadi dia akan fikir macam tu, daripada bayar ke orang, bagi ke orang, aku invest lagi sebab boleh return lagi. Jadi jangan sangka itu baik sampai tak tahap tak mau keluar zakat. Jangan sangka itu baik, itu bahkan syarrun buruk, bahkan dia hanya sangat-sangat buruk bagi kamu.
sayutawwaquna, mereka akan dibelit, akan di satu dengan maksud belit, itu dengan maksud dipatuk. Mereka akan dipatuk, akan dihentak, akan diseksa dan diazab dengan harta yang mereka bakhilkan, dengan mereka bakhilkan di dunia tadi pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhil, mereka akan sebab dalam hadis sebut, kalaulah seseorang itu bakhil dengan harta emas dan peraknya, di akhirat kelak emas dan perak itu akan datang dalam bentuk ular yang akan membelit dia dan akan mematuk dia. Kalau dalam gambarkannya, harta itu akan jadi azab kepada dia sendiri di akhirat kelak nanti. Yaumul qiyamah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah. Sadaqallahul azim, di surah Ali. Dan dalam bab keburukan di peringkat dunia lagi, kita kena faham kan? Zakat itu duit yang kata kewajipan zakat yang wajib kata kita ni, dia sudah jadi milik orang lain. Ingat, walaupun asalnya dalam tangan kita, tapi dia bila sudah wajib, hari yang sudah cukup setahun tu, hari yang sudah sampai dia punya haul dia, ketika tu dia sudah jadi milik orang lain. Siapakah orang lain tu? Asnaf zakat lah, orang-orang yang layak terima zakat. Jadi ketika itu tuan-tuan sedang menyimpan hak orang lain dalam simpanan. Tanggungjawab yang pertama, setidak-tidaknya kena buat pengasingan. Maksud pengasingan ni lah kita catat siap-siap ni mau ni adalah mau yang wajib zakat. Lagi baik kalau tuan-tuan boleh keluar siap-siap, letak sebelah, biar orang tahu ni yang nak agih pada asnafnya. Zaman kita ni, kita utamakanlah agih kepada agensi lah, maksudnya agih kepada pusat zakat. Sampaikan kepada pusat zakat, sebab pengagihan melalui organisasi yang tersusun ni lebih baik dan lebih mencapai matlamat dan maksud dia. Jadi kita pun tak gaduh kuning, terus sampaikan pusat zakat lah yang akan cari, sebab mereka ada data. Daripada data siapa yang orang miskin, daripada data ada siapa yang belajar, siapa yang orang yang berhutang dan sebagainya. Jadi kita terus sampaikan, tak payah kuning-kuning. Cerita-cerita yang negatif tentang institusi ni, kita tak manalah ada benda yang perfect. Tetapi kalaulah yang ada itu tidak disokong dan tidak dikukuhkan, maka masalah orang miskin lebih tidak tercapai. Jadinya keluarkan, sampaikan kepada pihak yang berwajib, selesaikan tanggungjawab kita. Harta orang yang kita biar, kita guna dan kita tak keluarkan, dan kita ingat dia ibarat penyakit. Ibarat penyakit ini, apa penyakit dia tuan-tuan? Penyakit yang nama hapus keberkatan, mahful barakah, terhapusnya keberkatan. Bila terhapus keberkatan, dia akan merebak habis kat harta lain. Hal yang kita tu ingat elok tu. Lama-kelamaan na'udzubillah min dzalik, Allah Ta'ala boleh tarik dan boleh rentak. Allah Ta'ala boleh cabut harta-harta yang asalnya sudah ada di tangan kita bila-bila masa saja. Itu kalau kita bimbang bab dunia lah. Tetapi bab akhirat jauh lebih penting, iaitulah azab Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang bakhil dengan apa yang wajib atas mereka untuk mereka keluarkan zakat. Sekiranya dia dah keluar zakat dia dah tunaikan tanggungjawab zakat dia, insya-Allah sudah tidak termasuk lagi dalam yang dikatakan bakhil itu. Tetapi tentulah lebih baik sekiranya dia bertambah pula dengan sedekah-sedekah yang sunat, jalan-jalan kebajikan, wakaf dan sebagainya. Dalam bab zakat ini yang dimaksudkan dengan orang yang bakhil secara sekurang-kurang bakhil itu apabila dia tidak mengeluarkan infak dan belanja yang wajib ke atasnya. Sama ada belanja harian keluarga atau sebagai ketua keluarga, nafkah anak, isteri dan sebagainya, juga kalau betul dia tak keluarkan yang wajib itu bakhil. Juga apa sahaja yang wajib ke atasnya daripada zakat, dan juga sekiranya ada kewajipan lain yang berkaitan dengan harta dia tak laksanakan, maka termasuklah dalam kategori orang yang bakhil. Kemudian Tuan Syekh bawa beberapa hadis, antaranya hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustila lahu malu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dikurniakan oleh Allah, diberikan oleh Allah akan harta-harta, Rasulullah pun juga sebut dengan prinsip yang sama, tuan-tuan. Prinsip yang sama itulah Rasulullah peringatkan, Allah beri harta pada kita. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan harta kepadanya, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak mengeluarkan, dia tidak melaksanakan tugas zakatnya, tidak mengeluarkan harta kewajipan zakatnya, musilalahu malu, akan dimisalkan, akan dibentukkan hartanya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syuja'an aqra, akan dibentuk sebagaimana bentuk seekor ular. Suja' aqra ni adalah nama satu jenis ular yang mana dia punya, disebutkan kepala dia itu punya olah licin, kotak. Aqra ni kotak, ular yang berani, yang kotak. Apa bila licin atas bersinar-sinar berkilat itu tunjuk pada kuat misal dia. Itu gambaran ular yang akan membantu di hari akhirat. Lahu zabibatani, dan dia ada padanya zabibatan. Dua zabibah ni ada sini kata ada dua titik di sini. Ada yang tafsiran kata dia ada taring lah, taring. Yutawwiqu, yang akan membantu belit dia, yang akan belit dia dan membantu dia. Summa ya'khuzu bilihzimataihi, ya'ni sidqaihi, summa ya'khuzu, sampai-sampai dia belit itu dia bantu dan diikat pemilik harta ni. Dia akan kata, ana maluka, akulah harta kamu, akulah harta yang kamu simpan tu. Ana maluka, ana kanzuka, akulah harta kamu dan akulah simpanan kamu. Aku harta kamu dan akulah simpanan kamu, akulah gudang simpanan kamu. Summa tala hadhil ayat, kemudian ayat ini akan dibaca oleh ulama. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, Rasulullah sambung baca ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada harta-harta itu, bahawa ianya adalah baik. Jadi di dalam bab zakat ini, khususnya zakat-zakat yang wajib, maka kena kita ambil kira dan semua. Adakah salah kita menyimpan, tuan? Sama sekali tidak salah. Selepas daripada kita keluarkan zakat. Ustaz, saya ada lebih kurang juta, contohlah, saya simpan juga. Salah bukan saya tak isfak, tak sedekah, tapi saya bayar zakat, maka selesai tanggungjawab, tuan-tuan. Dari segi wajib, kewajipan dah selesai, tak ada masalah, simpanlah banyak mana, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dah keluarkan zakat. Sebab dalam bab menyimpan ini, Rasulullah juga tunjuk bahawasanya Rasulullah juga menyimpan untuk kegunaan perbelanjaan diri Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah. Dan Rasulullah simpan itu dengan kadar setahun, dengan kadar keperluan setahun. Cuma tuan-tuan tengoklah kedudukan Rasulullah ni, kesesuaiannya Rasulullah dengan dunia ni. Yang Rasulullah simpan itu pun dengan kadar kurma yang kualiti sederhana dan rendah. Kurma dan juga gandum yang kualiti sederhana dan rendah. Maksudnya kurma dan gandum ni maksudnya makan asasi betul lah. Yang tu yang Rasulullah simpan dengan tempoh setahun untuk ahli keluarga Rasulullah. Itu pun belum sempat sampai setahun sudah habis. Biasanya bila ada orang yang memerlukan, Rasulullah keluarkan dulu, Rasulullah habiskan dulu. Tapi Rasulullah tunjuk contoh buat persiapan simpanan untuk ujuran perbelanjaan setahun ke depan itu adalah satu panduan juga daripada Rasulullah SAW. Tetapi jika berhadapan dengan keperluan sedekah dan sebagainya, itulah kalau kita mampu, kita utamakan orang yang memerlukan. Begitu juga dalam bab meninggalkan harta untuk anak. Dia berbanding nak buat wakaf, nak buat charity, jadi dia
simpan isu anak-anak saya nak bagi apa senang lah. Salah ke depan? Tidak salah. Sebab Rasulullah sendiri sebut, kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup. Kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan mereka berkecukupan, tidak meminta-minta kepada orang. Itu adalah lebih baik. Walaupun nak buat charity dan kebajikan ni, jangan dilupakan waris, jangan dilupakan bahagian daripada waris. Jadi menunjukkan boleh untuk simpan selepas daripada kita dah buat kewajipan zakat. Kalau kita nak simpan untuk keperluan diri dan ahli keluarga dan sebagainya, maka ianya adalah satu perkara yang tidak bertentangan dengan prinsip syarak kita. Walaupun dalam bab lebih baik, itulah menggunakan harta yang kita ada itu untuk menjadi bekalan di alam kubur, menjadi bekalan di akhirat. Itulah dengan kita gunakan pada jalan-jalan kebajikan, jalan-jalan kebaikan. Beri makan orang yang miskin, ada pahala khusus. Hilangkan dahaga orang yang dahaga di dunia, ada pahala khusus. Hilangkan kejahilan orang yang miskin, ada pahala yang khusus. Hilangkan kesempitan orang yang sempit, ada pahala khusus. Semua tu pahala belaka. Jadi cerita bila cerita bab baik ini, dia tak ada apa panggil sky is the limit lah. Bukan sky, tak ada limit lah. Nak buat baik ini tidak ada limit. Semuanya kita seimbangkan di antara keperluan diri, ahli keluarga dan sebagainya, juga dengan jalan kebajikan. Jadi yang tak bolehnya sampai tidak membayar zakat. Yang tak bolehnya sampai tidak membayar zakat. Dan kita juga tuan-tuan, sebagaimana yang kita pun faham di negeri kita, ada fatwa yang melibatkan zakat pendapatan dan sebagainya. Itu semua perlulah kita sebagai orang Islam di tempat kita ni, kita laksanakan, kita tunaikan. Sebab itu telah diputuskan dan telah dijadikan sebagai satu fatwa yang rasmi. Ada zakat pendapatan dan zakat gaji daripada pekerjaan kita, maka rujuklah kepada pihak pusat zakat untuk kita tengok sejauh mana keperluan untuk kita keluarkan dan sebagainya. Jadi itulah sedikit banyaklah tuan-tuan, selain daripada zakat fitrah, kita ada zakat harta kita, dan kita ada juga zakat gaji kita lah, zakat pendapatan. Itu yang boleh dikatakan common lah untuk setiap orang Islam. Yang lain-lain orang yang terlibat dengan saham, terlibat dengan bisnes, itu semua kita rujuk kepada tengok keadaan dan situasi kita lah. Sekiranya kita involve, kita terlibat, maka kita akan merujuk pada pihak yang selayaknya untuk dipanggil kira lah kita punya apa lagi yang kita tunaikan daripada zakat-zakat kita. Kemudian Tuan Syekh sambung dengan cabang yang ke-23, itulah rukun puasa. Yang ni kita tak perlu sentuh panjang. Sebagaimana solat, zakat, maka puasa juga adalah cabang kepada iman kita. Adalah ranting, adalah hasil dan buah kepada iman. Ini sebagaimana solat itu lambang iman dalam hati, maka puasa juga adalah iman, lambang iman yang ada dalam hati kita. Khususnya puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan. Jadi hadis tentang kelebihan puasa ni selalu kita dengar di bulan-bulan puasa. Cumanya cukup dengan kita beri isyarat saja. Cabang yang ke-23 bagi iman inilah cabang puasa. Kemudiannya cabang yang ke-24 al-i'tikaf. Cabang yang ke-24 al-i'tikaf. I'tikaf ini tuan adalah perbuatan kita masuk ke dalam rumah Allah di masjid yang tidak ada perselisihan. Masjid ialah tempat untuk kita i'tikaf lah. Apa maksud i'tikaf? Maksud i'tikaf ialah kita dibagi habsun nafs. Kita tahan diri kita. Maksudnya kita masuk, kita duduk dalam ni. Ada tempoh yang tempoh minimum. Di sisi kita mazhab Syafi'i tidak ada satu tempoh minimum cukup. Kita dinamakan duduk sudah dikira sebagai i'tikaf. Cuma dia perlu pada niat lah. Maksudnya kita masuk, kita duduk, kita niat aku nak tahan diri aku berada dalam rumah Allah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadatnya, itu dengan tujuan untuk melaksanakan amal soleh lah. Jadi bila kita masuk, kita duduk, kita niat aku nak i'tikaf, maksudnya faham lah, aku nak tahan diri duduk di sini.
Sebab sebagaimana masuk ke tempat maksiat adanya keburukan, adanya kemurkaan Allah. Maka bila kita masuk ke tempat yang paling Allah kasihi, yakni rumah-rumah Allah, di tempat yang paling tempat turunnya rahmat Allah, tentulah berada di rumah Allah, tempat yang mulia ni, ada padanya kebaikan dan ada padanya rahmat, ada padanya keberkatan. Jadi ianya adalah satu amal soleh. Jadi bila dah niat itu, bila dah niat saja, duduk-duduk saja, telah dikira sebagai amal soleh. Walaupun tertidur, walaupun terlena, walaupun kita belum sempat berzikir, belum sempat baca Quran apa lagi. Tapi dengan niat itu, bila kita dah duduk, sudah selesai. Dan bila sudah i'tikaf, adakah disyaratkan mesti sentiasa berwuduk? Tidak disyaratkan. Asalkan kita duduk, walaupun tanpa lakukan berwuduk, sudah masih sah lagi. Yang tak bolehnya bila berhandas besar lah. Sebab berhandas besar kita mesti putuskan dan kita kena keluar untuk mandi wajib dan sebagainya. Jadi sepanjang tempoh kita duduk itu namanya i'tikaf. Cuma yang paling waktu yang paling dituntut dan paling dianjurkan ialah pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Kita tahan diri kita duduk di rumah Allah ni. Duduk yang dikatakan duduk di rumah Allah ni lah, kita dipanggil satu sudutnya ialah kita mengasingkan diri kita. Kita asingkan diri kita daripada kesibukan duniawi, daripada kumimba-kumimba yang sama ada keluarga, sama ada pekerjaan, sama ada apa-apa tugasan-tugasan yang tidak sampai peringkat ganggu kewajipan. Bukan maksud tinggal itu betul, tapi dia panggil kita meninggalkan dalam satu tempoh yang terhad. Untuk apa? Untuk kita menenangkan diri dengan cara kita isi dengan ibadat, dengan cara kita fokus kepada hubungan kita dengan Allah. Dari satu sudut ianya adalah satu proses dan kaedah yang panggil kaedah kita membersihkan diri dan jiwa juga. Dia ada unsur kita membersihkan diri dan kita melatih jiwa kita, kosongkan jiwa kita daripada yang dunia ni untuk kita tumpukan kepada Allah dan akhirat. Jadi ikutlah misian itu, sama ada kita berzikir, sama ada kita baca Quran, sama ada kita hatta kita berehat sekalipun, tetap dikira dengan sudah berniat tadi terhasil pahala i'tikaf. Dan ganjaran i'tikaf ni berbagai riwayatlah. Antara yang menjadi cukup sebagai hujah kepada kita lah perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari yang tidak keluar memang iktikaf. Dan iktikaf sepanjang masa dalam 10 hari yang terakhir. Dan yang hujung tahun terakhir sebelum kewafatan Rasulullah beriktikaf selama 20 malam itu, 20 hari di 20 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Itu maksudnya satu sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim rahimahullah, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sehingga Allah Ta'ala mewafatkan baginda SAW. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Selepas daripada kewafatan Rasulullah, isteri Rasulullah pula meneruskan beriktikaf selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat yang diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, yang ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi, man i'takafa fuwaqanaqatin, barang siapa beriktikaf fuwaqanaqatin ataupun fawaqanaqatin, maksudnya dalam tempoh sekadar perahan susu lembu. Kadang kita tengok orang perah susu lembu tu, dia juga dia lepas, maksudnya pendek. Barang siapa yang beriktikaf dengan tempoh itu, faka'annama a'taqa nasamatan aw raqabatan, seakan-akan dia telah memerdekakan seorang hamba. Hadis ini adalah perbincangan dan pembahasan, walaupun ada sebahagian yang
mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi dia boleh dijadikan sebagai galakan dalam beramal. Jadi tuan, kita kira cukup rasakan dulu untuk malam ini. Kita dapat 3 perbincangan. Satu berkaitan dengan zakat, yang kedua yang berkaitan dengan amal soleh puasa, dan yang terakhir tentang amal i'tikaf. InsyaAllah untuk yang pertemuan yang seterusnya kita sambung dengan cabang-cabang iman yang berikutnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.